Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Qur'an al-'azim wa sunnata nabiyil karim. Wa hadana bihima ila siratal mustaqim wa istanqazana min turuqil jahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana telah memberikan kita sedikit ruang masa untuk bersama-sama pada malam ini, dalam rangka untuk kita memahami dan meletakkan kedudukan kita sebagai seorang Muslim mukmin dalam kehidupan yang insya-Allah secara adatnya itu, kalau di depan kita ini adalah pemuda-pemuda, maka adatnya itu, hidupnya itu lebih panjang daripada yang lama dan berusia. Alhamdulillah, moga-moga kita tergolong dalam kelompok yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang sahih, 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah SWT yauma la zilla illa zilluh, dan pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah SWT. Salah seorang yang Rasulullah SAW sebut ialah syabun, pemuda nasya'a fi ta'atillah, atau kama qala Rasulullah SAW, pemuda dan pemudi. Bila dalam nas syarak ini ataupun teks syarak ini, bila disebut lelaki itu termasuk dengan perempuan lah, tapi kalau sebut perempuan dia tak termasuk dengan lelaki. Itu dia punya kaedah dia dalam memahami teks syarak lah kan. Jadi walaupun Rasulullah SAW sebut syabun, tapi dia merangkumi pemuda dan pemudi, belia dan beliawanis. Nasya'a dia kita panggil dia lahir, dan dia lahir fi ta'atillah, dalam keadaan ketaatan kepada Allah SWT. Sebab dia bukan mudah. Nanti Ustaz akan cuba quote satu kata-kata seorang scholar, Muslim scholar yang mungkin di kalangan antum yang muda-muda ini tak apa kenal, sebab dia meninggal tahun 1979. Tetapi apa yang dia tulis itu nanti kita tengok. Dia tulis itu pada tahun 70-an begitu kan. Antum tak ada, ana pun baru lahir pada tahun akhir 70-an. Tapi nanti kita akan tengok, Ustaz akan jelaskan bagaimana pandangan dia terhadap kedudukan pemuda dan pemudi, dan apa hajat Islam terhadap pemuda dan pemudi ini. Jadi moga-moga kehadiran kita pada malam ini, sama ada secara fizikal maupun secara online, berada pada rangka ataupun kerangka maksud syabun, pemuda dan pemudi nasya'a fi ta'atillah ini. Sebab bukan mudah untuk kita merasakan bahawa kita mahu untuk memahami Islam dan kita mahu untuk menegakkan Islam dalam kehidupan kita, sedangkan bayar-bayar kita ni semua ini, bayar-bayar antum ni bukan mau duduk macam ni, lebih seronok dengan dunia yang biasa kita tahu di luar sana. Alhamdulillah. Anda tengok dalam data IRAS kita, dalam data di Malaysia ini, bila kita kumpulkan data-data population Malaysia ini, kita ada 32 juta lebih kurang rakyat Malaysia, 32 juta. Pemuda dalam kalangan 32 juta itu adalah 15 juta. Antum bayangkan, separuh daripada Malaysian population adalah pemuda, yang umur dia bermula daripada 17 tahun sehingga 40 tahun.
Itu pemuda dalam takrifan kita lah, takrifan negara kita. So ada 15 juta. Ramai tu, 15 juta. Separuh, hampir separuh daripada jumlah keseluruhan population di Malaysia lah. Okey. Tajuk pada malam ini dia benda yang sesuai lah dengan pendekatan One Center Malaysia ni, yang menumpukan kepada aspek dakwah. Sebagaimana yang pengerusi sebut tadi, bukan semata-mata, memang menjadi objektif One Center Malaysia ini adalah lebih kepada dakwah not yet Muslim ini. Kita nak kata non Muslim, adalah macam-macam istilah kita gunalah kan, non Muslim, not yet Muslim kan, potential Muslim dan sebagainya lah. Tak apalah apa-apa istilah pun, tapi objektif One Center Malaysia ini lebih kepada itu. Walaupun begitu, tidaklah menafikan bahawa dakwah yang kita bincangkan itu tidak meliputi keseluruhannya, sama ada dalam kalangan Muslim maupun dalam kalangan not yet Muslim ataupun non Muslim tadi. Okey. Jadi dua benda yang besar berada di depan kita bila kita bercakap tentang generasi muda dalam pendekatan dakwah. Dua benda hebatlah, dua benda besar. Yang pertama ialah pemuda itu sendiri. Ni yang duduk depan-depan Ana ni semua pemuda lah. Ana dah masuk tak masuk pemuda lah kan, dari sudut umurnya lah kan, dari sudut umurnya dah tak masuk dalam kategori pemuda dan pemudi lah kan. Begitu juga Tuan Haji Sadiq dan pakcik kita tak termasuk dah. Tapi yang lain selain daripada itu memang adalah dalam kalangan pemuda. Dan ada satu lagi benda yang besar, iaitu dakwah, yang sangat-sangat dititik beratkan oleh Islam. Perkara dakwah ini yang bentuk mengajak manusia kembali kepada Islam yang sebenar. Itu merupakan tugas utama Rasulullah SAW diutuskan di muka bumi Allah SWT itu. Itulah tugas paling utama dan pertama bila mana Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk mengajak manusia balik ke jalan Allah SWT, untuk mengajak manusia memahami tugas dia sebagai seorang insan. Apa dia? Kenapa dia dilahirkan di atas muka bumi Allah SWT? Bukan takkan saja-saja macam tu je kan. Kalau dalam istilah biasa takkan hanya setakat makan minum kencing berak semata-mata. Tak, tentu ada. Kalau adik-adik semua boleh baca dalam beberapa karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, khususnya Al-Ibadah fil Islam kan, kita akan nampaklah ada 3 dia panggil Al-As'ilah Al-Abadiyah. Dipanggil Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam buku dia itu, dalam karya dia itu, dia panggil Al-As'ilah Al-Abadiyah, soalan-soalan yang abadi, yang akan sudah pasti ditanya oleh siapa pun dalam dunia ini. Cuma bila dia nak tanya ataupun bila saja dia nak tanya, sama ada dia tanya di umur yang muda ataupun dia tanya di umur hujung-hujung usia dia. Apa dia 3 soalan itu? 3 soalan itu ialah apa dia? Yang selalu kita dengarlah kan? Apa dia? Min aina ji'na, daripada mana kita datang? Adakah kita datang terus-terus macam ni aja manusia ni? Tentu ada pencipta. Kan? Min aina ji'na. Ini kadang-kadang inilah pendekatan yang boleh kita ambil dalam konteks dakwah non Muslim pun. Kan? Sebab akal manusia akan berfikir. Takkan kita saja datang tanpa ada pencipta kan? Tentu ada pencipta kan? Kaedah biasa pun, kaedah akal biasa pun, kalau ada tapak kaki itu adalah orang yang berjalan kan? Itulah al-athar yadullu ala al-mu'athir itu kan, dia punya kaedah itu. Min aina ji'na, daripada mana kita datang. Wa limadha ji'na, kalau dah kita tahu, kita dapat jawapan dah kenapa kita didatangkan oleh Allah SWT, kita kena tanya pula soalan kedua.
Kenapa kita didatangkan? Takkan saja-saja aja. Kan? Allah cipta manusia kemudian hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu taala ini hanya semata-mata nak bergembira, nak makan dan minum dan sebagainya. Adakah itu semata-mata kehidupan yang sebenarnya? Tentu ada benda yang lain. Kan? Dengan penciptaan manusia sebaik-baik ciptaan. Allah bagi akal kepada kita, tak sama dengan binatang. Takkan hanya semata-mata hidup lepas hidup, makan, minum dan akhirnya mati begitu saja. Tak ada. Dan soalan yang ketiga yang semua orang akan tanya ialah wa ila ainil masir. Lepas kita mati itu nak pergi ke mana? Ke mana tempat kita selepas kematian Allah Subhanahu Wa Taala, kematian kita ni? Ke mana? Itu 3 soalan yang sudah pasti akan ditanya oleh sesiapa pun dalam kehidupan ini. Bermula dia dilahirkan sehinggalah dia berjumpa dengan ajal dia akan tanya 3 soalan dan dia cuba mencari jawapan. Dan agama-agama di dunia yang ada, bukan setakat agama saja, kita panggil teori-teori yang ada di atas muka bumi Allah SWT ini sepanjang sejarah peradaban manusia cuba mencari jawapan kepada 3 persoalan ini. Kan? Teori Darwin cari jawapan apa? Cari jawapan min aina ji'na, kita datang dari mana? Kan? Akhirnya dia jumpalah cara pemikiran dia. Dia tak dapat jawapan yang sebenarnya. Kan? Limaza ji'na itu juga. Kenapa kita didatangkan? Kan? Wa ila ainil masir. Selepas ini kita pergi ke mana? Selepas kematian Allah nak bagi apa kepada kita? Jadi itu. Jadi bila bercakap tentang 2 benda ini, satu benda yang besar tetapi kita boleh ringankan dia. Kan malam ni bukanlah benda nak ringankan, nak tunjuk bahawa generasi muda dalam pendekatan dakwah macam mana yang ditunjukkan, yang diberi contoh oleh Islam terhadap pendekatan dakwah kepada generasi muda ini. Okey. So kalau kita nak kata pemuda dan dakwah adalah 2 perkara yang tidak boleh dipisahkan. Tak boleh. Pemuda dan dakwah adalah 2 perkara yang tidak boleh dipisahkan. Pembangunan potensi pemuda memerlukan medan. Orang muda nak buat satu-satu benda, dia kena ada medan. Kena ada medan dia. Barulah dia boleh buat. Kalau tidak, dia tak buat apa-apa. Manusia, kita kena bagi medan kepada dia. Okey, you sonok mana, you suka apa dia? Ini medan. Jadi medan itu adalah medan terbaik adalah dakwah. Sebab mengajak manusia kembali kepada berubudiah kepada Allah Subhanahu taala itu adalah sesuatu yang cukup besar. Itulah risalah Rasulullah SAW. Kan? Itulah risalah Rasulullah SAW. Dan dakwah yang berkesan dan mampu memberi impak sangat memerlukan kekuatan generasi muda. Sebab tu anda kata dakwah dan pemuda ni dia tak boleh lari. Dia kena dua-dua itu disinergikan. Kan? Orang muda kena memahami apa itu dakwah, dan dakwah kena cuba dakwah sangat memerlukan generasi muda. Ini satu benda yang cukup besar. Okey. Siapa pemuda? Bukan pemuda lah, pemuda dan pemudi. Yang ni yang anda nak kongsi pada malam ini. Mungkin bahan ini agak lama, tetapi mai kita selami sikit demi sedikit sebab kata-kata Islamic scholar ini, Muslim scholar ini, iaitu Al-Maududi. Kan? Al-Maududi memang orang tak apa, mungkin generasi antum tak apa kenal lah, generasi ana ni kenal Al-Maududi, salah seorang Muslim scholar yang memimpin satu gerakan Islam di India, kan? Di India, dan dia kita kenal dia sebagai Al-Maududi, tapi nama penuh dia Abul A'la Al-Maududi. Dalam satu kitab dia, Tahaddiyat Al-Asr Al-Jadid Wasyabab, dia tulis satu
kutayib lah, kita kata, bukan kitab lah, satu kitab yang kecil tentang tahadiyat, kita panggil cabaran-cabaran dunia baharu yang berkaitan dengan syabab ini, dengan pemuda dan pemudi. Anda nak bawa semua kita, sama ada di depan Anda ataupun di dalam online, mari kita selami dan dalami satu-satu rangkap kata-kata Al-Maududi ini. Okey. Rangkap pertama dia kata para pemuda dan pemudi. Ini dia nak cerita siapakah pemuda dan pemudi ini. Kan? Dan kalau kita baca, anda sendiri baca, anda tak nafi, memang itulah betul apa yang dia kata. Dia kata apa? Para pemuda dan pemudi bukan baik secara total. Kita boleh admit, kita boleh mengaku bahawa itulah sifat seorang pemuda. Dia kata bukan baik secara total dan juga bukan buruk secara total. Kita boleh mengaku, anda pun lalui zaman muda, dan lah pun muda lagi lah, kan? Muda lagi. Kita boleh mengaku bahawa benar, pemuda bukan baik secara total dan bukan juga buruk secara total. Para pemuda dan pemudi diibaratkan dengan darah yang mendidih. Kita ni dia ada hamasah, dia ada apa? Dia ada kita panggil apa? Semangat. Pantang dicabar. Orang muda kan? Semua orang muda, darah tu bergelora, dia mendidih. Kan? Dia bergelegak macam tu kan. Dia tak boleh. Apa-apa yang boleh menerima dan menjangkaui semua perkara-perkara baharu. Ini memang sifat orang muda. Kan? Kita nak cuba semua benda-benda baru. Tak mau pun kita terlewat sesaat pun untuk kita mengetahui perkembangan semasa dunia, perkembangan teknologi, semua perkembangan tu kita lah yang dulu. Kan? Kita yang dulu. Kalau pakcik lambatlah sikit kan, tak, kadang-kadang tak mau ambil kisah, tapi orang muda ada. Ketinggalan itu suatu benda yang memalukan dia lah. Dia nak kena advance daripada orang lain, betul? Yang boleh menerima dan mencangkaui semua perkara-perkara baharu. Ibarat benda hidup yang menyukai sesuatu dan mahu mengecapinya. Tidak akan melewatkan dirinya untuk melakukan pengorbanan bagi mencapai hasrat itu. Kita tak akan melewatkan diri kita untuk mencapai hasrat tersebut. Kan? Tanpa mengambil hirau sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Itu asasnya. Kita akan grab apa-apa saja opportunity, apa-apa saja kita panggil peluang, ruang yang ada, kita akan ambil. Itu sifat orang muda. Kan? Okey, itu pertama. Boleh nampak? Betul ke tak betul macam Al-Maududi kata? Betul kan? Okey, kita pergi tambah lagi. Okey. Kekuatan para pemuda. Ini tadi dia cerita tentang itu overall. Itulah latar belakang pemuda. Kemudian dia cerita kekuatan para pemuda-pemudi sebagaimana yang digambarkan tadi adalah seperti ketajaman pedang. Yang tadi tu. Kan? Kita itu baik tak baik secara total, baik pun tak baik tidak bukanlah baik secara total ataupun tidak baik secara total. Dan pemuda ini ibarat darah yang tengah mendidih, dia ada hamasah, dia ada dia nak capai apa saja yang dia nak. Jadi kekuatan yang ada pada pemuda tadi itu sebagaimana yang digambarkan tadi itu adalah seperti ketajaman pedang. Pedang yang tajam. Sama ada akan digunakan oleh seorang mujahid menegak kalimah Allah SWT ataupun digunakan oleh perompak dan penyamun. Betul ya? Antara dua lah, dunia ni antara dua. Sama ada orang nak guna kekuatan yang ada pada pemuda itu untuk menegakkan kalimah Allah SWT. Sebab dia ibaratkan tadi, bukanlah maksud Al-Maududi guna kaedah pedang itu, nampak kata Islam itu ditegakkan atas mata pedang kan? Bukan.
Nak abang kata pedang itu kalau digunakan, dia boleh dua-dua, sama ada dari perompak dengan penyamun sebagai senjata ataupun mujahid di medan peperangan lah. Untuk menegakkan kalimah Allah. Yang kita cakap tentang kalau itu jihad yang mengangkat senjata pada keadaan yang sesuai pada perkara tersebut. Itu. Sesungguhnya para pemuda-pemudi adalah pengajak kepada keburukan dan kemungkaran sejak zaman berzaman. Dan mereka juga adalah askar-askar yang kuat lagi ramai di dalam menegakkan panji-panji kebaikan dan kebajikan. Ini orang muda. Inilah hakikat orang muda. Memang sepanjang sejarah, kalau kita baca sejarah, peranan pemuda belia adalah sama ada dia akan menjadi pengajak kepada keburukan dan kemungkaran. Dialah yang mula, kan? Yang menyebarkan kemungkaran dan keburukan ini, dialah yang mula. Ataupun dia menjadi askar-askar yang kuat lagi ramai di dalam menegakkan panji-panji kebaikan dan kebajikan. Okey. Nampak tak? Boleh menyelami tak apa yang Al-Maududi cuba sampaikan. Okey. Kita pergi kepada babak seterusnya. Dia cuba nak beri gambaran. Okey. Baik ataupun buruk. Kita ada tadi kan? Baik ataupun buruk. Sesungguhnya para pemuda-pemudi adalah golongan yang paling cepat meluru kepada sama ada kedua-duanya daripada orang-orang lama dan tua. Boleh tengoklah, kan? Kalau yang baik pun orang muda lah yang pergi dulu, kan? Kalau yang kita ambil dua lah, misi banjir dengan konsert pun orang muda lah yang pergi dulu, kan? Misi banjir pun orang muda lah pergi juga, sama lah. Itulah dua fenomena yang berbeza ada pada kelompok pemuda ini. Fenomena ini tidak hanya dikhususkan pada satu generasi sahaja, tidak pada generasi yang lain. Bila-bila pun, daripada dulu sampailah sekarang itulah yang ada pada generasi pemuda. Malah perkara ini berlaku pada semua generasi secara umum, merentasi perjalanan hidup manusia. Sampailah Allah kiamatkan dunia ini. Itulah hakikat kehidupan seorang pemuda. Okey? Sesungguhnya kejelikan akhlak peribadi manusia yang merebak luas seantero dunia sekarang, para pemuda dan pemudilah yang paling awal menerimanya. Buruk kejelikan akhlak yang berlaku di serata dunia sekarang, pemuda lah yang paling awal menerimanya. Mereka lah yang mahukan perkara-perkara tersebut tersebar luas melebihi kelompok manusia yang lain, dan mereka jugalah yang mempelbagaikan corak-corak keburukan baharu di dalam kehidupan sosial manusia. Betul tak? Yang invent macam-macam ni orang tua kan orang muda semua, kan? Itu. Dan kelompok inilah yang akan mempelbagaikan macam-macam ini. Okey. Oleh kerana hakikat inilah, Al-Maududi kata, aku mengatakan, dia ulang balik yang atas tu. Sesungguhnya para pemuda-pemudi bukan secara total baik dan bukan juga secara total adalah jahat ataupun buruk. Sesungguhnya para pemuda-pemudi ini sekiranya mahukan sesuatu yang baik dan cekal menyatakan perkara itu baik, akan dilihat pada diri mereka mengorbankan apa-apa sahaja sehinggakan diri mereka untuk jalan yang dipilihnya itu. Okey, akan merempuh segala kekuatan yang menghalang, melawannya walaupun sebesar mana pun halangan dan perlawanan tersebut, dan mereka akan bergerak cergas dengan kebolehan-kebolehan yang ada dalam menyegerakan kerja-kerja itu dengan ilmu mereka maupun dengan amalan mereka. Yang duk pikak ni kan,
Ini macam mana? Betul tak betul? Betul. Inilah hakikat. Bila kita tanya siapa pemuda ataupun siapa pemudi ini, inilah hakikat seorang pemuda ataupun pemudi yang ada dalam kehidupan manusia. Kan? Dia ada kekuatan dan dia ada potensi. Sama ada kekuatan dan potensi itu nak dibawa kepada kebaikan maupun keburukan. Kelompok orang muda inilah yang akan memastikan setiap potensi dan kekuatan yang dia ada untuk mengembeling tenaga untuk bawa sama ada kebaikan maupun keburukan. Ini boleh. Ini satu benda. Jadi kita boleh fahamlah inilah pemuda. Walaupun takrifan pemuda kalau ikut umur lah, selalunya orang kira umur lah pemuda. Tapi kita cakap tentang hakikat siapakah pemuda dan pemudi. Yang kita kata lingkungan umur 17 tahun sehingga 40 tahun. Ini. Okey? Dan Islam bila bercakap tentang pemuda dan pemudi ini, inayah ataupun kita panggil Islam mengambil berat tentang isu orang muda ini, bukan sekadar biasa-biasa. Bukan sekadar biasa-biasa. Disebut di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW pun menyebut perkara yang sama. Perkara yang sama. Malam ni anda nak berkongsi sikit dengan masa yang cukup terbatas. Selalunya bila kita baca Al-Quran, bila kita bercakap tentang dakwah, dia ada 4 rukun dakwah. Bila cakap tentang dakwah, sebab kita bercakap tentang pemuda dan dakwah ni ada 4 rukun. Kalau tak ada benda ni, tak ada lah dakwah. Kan? Apa dia? Dia kena ada da'i. Dia kena ada orang yang mengajak tu. Itu yang pertama. Kemudian dia ada orang yang diajak, mad'u. Dia ada da'i, orang yang mengajak itu. Dan yang kedua dia ada mad'u, orang yang diajak. Tak cukup, dia tak boleh setakat itu saja. Dia tak boleh berhenti setakat itu saja. Dia tak boleh ada hanya orang yang mengajak dan orang yang diajak. Tak. Dia perlu 2 lagi rukun yang memberi impak yang besar untuk memastikan yang mengajak dan diajak itu betul-betul betul. Yang sebenarnya betul. Apa dia? Yang ketiga ialah dia kena ada manhaj. Dia kena ada manhaj. Dia kena ada kurikulum. Sebab orang yang nak mengajak kena betul. Kan? Dia nak ajak untuk apa? Dia nak ajak ke mana? Dia nak ajak orang yang diajak tu, dia nak ajak ke mana? Dia kena ada manhaj lah. Dia kena ada kurikulum. Bukanlah kita cakap kurikulum tu dalam bentuk yang tulis, written, dalam buku, dalam silibus dan sebagainya, tetapi dia kena ada manhaj agar benda yang dia nak ajak itu betul-betul tepat dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia tak cantik ya. Kita main pakai ajak lah. Kita pun tak tahu benda ni betul ke tak betul. Tak boleh. Jadi da'i itu perlu dibangunkan menggunakan manhaj yang betul. Manhaj yang betul itu dia Islam lah. Kan? Islam lah. Islam yang sebenarnya, dalam arti kata yang sebenarnya. Balik mengajak manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ubudiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Aqidahnya, akhlaknya, syariatnya, fiqhnya dan sebagainya itu betul. Itu dia punya yang ketiga. Dan yang keempat, yang paling besar. Inilah yang payah sebab dia membabitkan kehidupan manusia. Apa dia? Yang keempat,
Yang pertama tadi da'i, yang kedua tadi mad'u, ketiga tadi adalah manhaj, kurikulum, yang keempat apa dia? Bi'ah. Apa dia bi'ah? Suasana. Yang ni lah yang payah ni. Kan? Tang mana kita nak wujudkan suasana yang betul-betul menjaga kehidupan seorang Muslim itu menjadi Muslim muttaqi. Kan? Yang betul-betul dia boleh amalkan kefahaman dia sebagai seorang Muslim mukmin itu dalam kehidupannya. Jadi 4 benda ini perlu digarap betul-betul. Perlu digarap betul-betul. Dan anda nak kongsi pada malam ini sikit lah. Kalau ni semua pakat kita baca suratul kahf, kan? Suratul kahf. Kalau lebih spesifik lah, kalau kita baca semua suratul kahf itu, kalau nak kita tengok betul-betul apa yang ada dalam suratul kahf berkaitan dengan pemuda ini dan dakwah ini, kita kena buka daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-27. Kita akan dapati di sana ada pedoman dan panduan yang Allah sediakan. Bila mana Allah kata innahum fityatun amanu bi rabbihim, kan, wazidnahum huda. Jelas, sejelas-jelasnya Allah sebut di dalam suratul kahf itu berkaitan dengan 7 sleepers itu. 7 pemuda yang ditidurkan di dalam gua. Bukan orang tua, bukan orang lama. Memang jelas. Allah sebut dalam ayat itu. Id awal fityatu ilal kahfi. Kan? Kemudian Allah sebut apa kedudukan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda, dan kita maksudnya Allah tambahkan mereka petunjuk. So nak baca tu panjanglah kan, ayat daripada ayat 9 sampai 27. Jadi boleh bacalah kemudian. Cuma anda nak kongsi malam ni beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada suratul kahf ayat 9 hingga 27 itu, yang khusus menjelaskan tentang cerita pemuda kahfi ini. Kan, pemuda kahfi. Dalam ayat yang ke-13, kan, ayat yang ke-13 Allah sebut dalam ayat tadi yang 13 yang ke-13, Allah sebut apa? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepada kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kamu wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq, cerita mereka yang betul-betul benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat ini menjelaskan tentang Ibnu Katsir dalam tafsir dia, tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir, kan, dia kata bila dia menafsirkan ayat ini, ayat yang ke-13 ini, dalam maksud dia kata pemuda lebih cepat daripada orang lain dalam menjawab dan menyahut seruan dakwah. Macam mana Al-Maududi sebut tadi, kan? Apa Ibnu Katsir kata? Dia kata para pemuda dan pemudi adalah golongan yang paling cepat menerima kebenaran dan paling cepat disuluh cahaya petunjuk daripada orang tua yang kental kekal di dalam cara hidup yang rosak. Payah. Bukan kita kata secara biasanya begitulah, kan? Secara biasanya begitu. Dan kita boleh nampaklah apa yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang mendokong dakwah Rasulullah SAW ketika mana bila Rasulullah SAW kata bada al-islamu ghariba wa sayakunu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba, itu kan bermulanya Islam itu dagang. Ini ya, dagang dalam keadaan hanya orang yang tak dipandang, yang tak ada kedudukan dalam masyarakat,
jahiliyah ketika itu sahaja yang mendokong dakwah Rasulullah, dan mereka ini adalah dalam kalangan pemuda. Kalau kita tengok daripada Abu Bakar As-Siddiq sampailah Al-Asharah Al-Mubashirin bil Jannah 10 yang dijanjikan syurga. Kemudian kita tengoklah sahabat-sahabat yang lain, semuanya menerima dakwah pada umur di bawah 40 tahun. Mereka lah yang ni. Itu peranan. Jadi itulah yang ada dalam kehidupan manusia ketika itu, ketika Rasulullah SAW diutuskan. Jadi peranan kita, ini yang ana ni. Peranan kita sebenarnya, kita hilang hero yang sebenar. Kan? Anak-anak kita kenal hero yang bukan betul hero pun. Kan? Anak dulu kenal Superman, Spiderman, apa lagi? Semua itu cerita 30-40 tahun. Ulang balik serupa tu jugalah. Zaman anak-anak pula depa kenal macam mana anak kenal. Kan? Tapi sebenarnya inilah ruang pemuda untuk angkat hero yang sebenarnya. Medan dakwah yang sebenarnya yang pemuda boleh ambil bila kita lihat apa yang ada di dalam surah Al-Kahfi ini ialah apa? Gunakan seluruh kekuatan, seluruh kemahiran yang kita ada untuk mengangkat kembali superhero yang sebenarnya selepas Rasulullah SAW. Bukan ada orang lain lah. Superhero yang sebenarnya selepas Rasulullah SAW. Siapa? Kan? Rasulullah SAW ada siapa? Ada para sahabat. Kan? Para sahabat adalah contoh. Selain Rasulullah SAW tu, para sahabat lah yang hidup bersama-sama, yang diberi kenikmatan yang cukup besar. Suhbah. Mereka dapat nikmat yang besar, iaitu bersahabat dengan Rasulullah SAW, dapat hidup bersama-sama seorang Nabi dan Rasul akhir zaman, penutup segala Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad. Mereka yang hidup, mereka nampak dengan mata kepala mereka sendiri, dan itulah yang mereka bawa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka berubah 180 darjah. Kalau 360 dia patah balik 360 dia patah balik dia jadi balik orang asal kan. Kehidupan mereka berubah 180 darjah. Daripada orang yang menyembah berhala kepada orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Esa. Bukan ada orang lain, orang muda. Jadi inilah, ambillah ruang yang ada dalam kalangan pemuda untuk tonjolkan siapakah superhero yang sebenarnya. Inilah orang muda, sebab kita ni orang muda, dia nak superhero, dia nak hero. Dia nak hero. Dalam hero tu kenapa? Supaya dia boleh ikut. Kan? Sebab orang muda ni dia macam ni, aku nak ikut kata. Itu sifat orang muda. Kan? Tapi orang yang dah ni dia tak kira. Ikut tak ikut suka aku kan? Tak. Orang muda tak, dia akan tengok dulu. Dia mencari ikon. Dia mencari ikon. Jadi ikon yang terbaik ialah Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah SAW adalah para sahabat. Kan? Selepas para sahabat adalah tabi'in dan atba'ut tabi'in. Inilah superhero yang sebenarnya. Jangan bila kita anggap sahabat, tabi'in, ini depa ni ustaz-ustaz kan. No. Tak. Abu Bakar As-Siddiq bukan menguasai semata-mata ilmu fiqh dan ilmu kita panggil ilmu syarak ni, dia tahu semua. Kan? Ilmu dunia ni dia tahu. Dia kan, tidak macam mana dia nak mengemudi sebuah negara Islam selepas ketiadaan Rasulullah SAW. Boleh setakat dengan ceramah tak boleh. Dia mesti ada ilmu mengurus negara. Kepimpinan dia itu, leadership dia itu. Leadership dia bukan boleh. Ni dia kena ada semua. Ilmu mengurus dia kena ada. Umar lebih besar daripada tu. Kan? Lebih besar daripada tu. Mengurus dunia Islam yang luas. Banyak benda-benda baharu yang dia bentuk dalam tempoh dia menjadi khalifah. Dia bukan
cakap biasa. Jadi mereka ini perlu diangkat. Dan orang muda nak tahu. Siapa yang nak buat benda ni? Orang muda jugalah. Yang kita panggil da'i tadi. Sebab mad'u tadi nak tengok yang ni. Ini. Okey, itu yang pertama. Mana Saiful tadi tu? Anda ada berapa masa ni? Pukul 9. Ha? 10 minit lagi. Amboi, tak berasa. Semangat macam. Okey. Yang kedua. Bila Allah sebut dalam ayat yang ke-13 tadi, innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kalimah zidnahum huda. Apa dia maksud dia? Iman itu bertambah dan berkurang. Dalam kalangan pemuda lagi-lagi lah. Kan? Dia saat turun, saat dia naik, saat dia larut dengan benda-benda yang ni, tapi Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasihani, menerima taubat, kan? Rahmat dia luas. Jadi iman itu, iman manusia itu lebih khusus lagi melibatkan pemuda, akan bertambah dan berkurang. Jadi cara dia ialah dengan memperbanyakkan amal soleh. Jangan kita kecilkan skop amal soleh itu. Bila mana Rasulullah SAW ditanya, ayul a'mal afdal? Kan, bila kita bercakap tentang amal soleh, jangan kita kecilkan skop amal soleh. Sebab sahabat-sahabat tanya Rasulullah SAW, ayul a'mal afdal? Ya Rasulullah, kan, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah SAW kata, al-iman billah wal jihad fi sabili. Antara jawapan Rasulullah SAW, al-iman billah, beriman kepada Allah SWT, kerana itu menjadi asas. Tak ada itu, tak ada. Kan? Sebab tu Rasulullah SAW dalam ayat yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kan? La yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Kan? La yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sebab itu asas dia. Kan? Tadi kita bercakap tentang iman yazid wa yang qus itu. Di iman billah wal jihad fi sabilillah. Beriman kepada Allah SWT dan jihad di jalan Allah SWT. Dan kita jangan kecilkan skop jihad itu. Jihad itu boleh datang, boleh melibatkan perkataan, boleh melibatkan penerbitan dan semua yang boleh menyampaikan mesej Islam itu sendiri ni. Yang kita buat sekarang. Pemuda sangat sesuai melaksanakan tugas ini. Orang lama tak mahu dah. Dia tak mahu dah dengan hengki-pengki alat ni apa semua. Dia pun pening lah, kan? Dengan teknologi yang makin lama makin sophisticated. Kan? Bukan complicated. Kan? Complicated tu bahasa lain. Sophisticated tu. Kan? Itu. Complicated tu bahasa orang muda jugalah. Tapi lelaki kepada perempuan. Kan? Betul? Okey. Ini sophisticated. Ini. Jadi kita boleh gunakan, jangan kecilkan skop amal soleh, dan jangan kecilkan skop jihad itu. Okey, jihad di dalam Islam adalah sangat luas. Yang paling terawal sekali jihad nafsu. Dan bila bercakap tentang jihad nafsu, orang muda lah yang menghadapi cabaran yang cukup besar bila bercakap tentang jihad nafsu. Ini. Jadi sangat sinonim dengan usia muda. Okey. Yang ni penting. Sikit. Okey, bila kita bercakap tentang dakwah dalam ayat daripada ayat 9 sehingga 27 ini. Kalau kita tengok betul-betul 7 orang mereka ini, adakah mereka saling kenal mengenal? Kalau ikut kepada riwayat yang kita semak daripada riwayat-riwayat dalam kalangan ahli tafsir, sebenarnya 7 orang ni tak pernah kenal antara satu dengan yang lain.
Mereka hanya ada dalam jiwa mereka bila mereka melihat apa yang berlaku dalam masyarakat mereka, ini tak betul ini. Kan? Akhirnya dia keluar daripada majlis, pergi satu tempat. Di situlah semua mempunyai isu yang sama. Mereka kata ini bukan cara betul-betul. Akhirnya mereka keluar daripada majlis tersebut. Akhirnya berjumpa pada satu tempat. Dan di situlah mereka menyatakan apa pandangan mereka terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat mereka. Ini yang kita panggil sebagai ta'aruf. Da'i, dia nak menjalankan kerja-kerja dakwah dia kena mula-mula sekali kena berta'aruf. Dan proses ta'aruf ini, kenal mengenal ini, dia bukan sebut namanya tu ya, dia sepanjang masa. Kan? Sepanjang masa. Inilah yang berlaku kepada para Ashabul Kahf ini. Dan perkara yang paling penting dalam menyatukan semua jiwa-jiwa para da'i dalam kalangan pemuda ini, apa dia? Tauhid. Ini yang kata One Center Malaysia ini bukan setakat One Center Malaysia. Kita nak menyatukan semua pemuda dan pemudi pada satu perkara muntalak, satu titik tolak yang semua sama. Mungkin kita main benda-benda lain, kan? Mungkin antum main orang ajak, mungkin antum main asal ish nak tahu, mungkin antum main pasal kenderaan disediakan, mungkin antum main pasal ni. Tapi kita semua kena yakin bahawa kehadiran kita pada malam ini berada pada satu benda yang sama. Kita berkumpul di sini. Kita berkumpul di sini ataupun kita disatukan di sini dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah, itu Muhammad Rasulullah. Jadi usaha untuk bawa balik kalimah tauhid itu dalam kehidupan manusia adalah usaha kita lah, orang muda yang faham bahawa kita ini disatukan atas nilai tauhid, dan kita tak mau manusia berada dalam kesyirikan yang nyata itu sendiri. Masa tak mengizinkan lah, banyak jugalah benda-benda yang nak kongsi dengan antum. Sonok tengok anak-anak muda ni duduk depan, kan? Ana pun biasa duduk tempat antum masa umur antum lah, kan? Jadi macam itulah juga bergeloranya semangat dan kudrat untuk kita kita berikan kepada din yang kita anuti ini, din Islam yang kita anuti ini. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu adalah kemalahan ana. Moga-moga semua benda yang ana sampaikan ini bukan untuk yang mendengar semata-mata. Kepada ana, bila ana baca, dia mengingatkan balik tentang hakikat sebenarnya kita tak boleh lari. Kita adalah da'i, kita adalah pendakwah dalam apa jua keadaan. Paling minima dakwah kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana serah balik kepada pengerusi.